الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب دواعها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب اتم بالخير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati pengurusi serta barisan ahli jawatan kuasa surau, yang saya kasihi dan saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Haji-Haji, Hajah-Hajah, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kesihatan tubuh badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya turut doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikannya keizinan, diberinya peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu pada malam yang penuh keberkatan ini. Alhamdulillah dapat solat maghrib secara berjemaah, dan sebelum mana kita menunggunya maksudnya waktu isya, kita duduk sebentar dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan kehadiran kita ini Allah ampunkanlah dosa-dosa kita. Dan sebab itu permulaan kuliah kita pada malam ini, kita perbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Andainya sepanjang hari ini kalau mana kita ada buat dosa dan salah yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui, kita minta ampun dengan Allah dengan perbanyakkan beristighfar. Mintalah ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita ini manusia, tidak terlepas daripada melakukan pelbagai dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, semua. Dosa kita dengan pasangan hidup kita, dosa kita dengan anak kita, dosa sesama makhluk. Sebab tu dunia ni tuan-tuan, hidup kita ni banyak dengan dosa, maka kita kena perbanyaklah beristighfar.
beristighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu setiap permulaan kuliah saya, kita banyakkan beristighfar, minta Allah bersihkan hati kita daripada kesan-kesan kekotoran itu, dihapuskan dosa-dosa kita insya-Allah. Alhamdulillah, maghrib ni hujan lebat tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas highway tuan-tuan lebat sungguh. Di tol tadi tuan-tuan jam, tapi alhamdulillah lah sampai dekat pasar malam tu tak jam sangat sebab hujan. Jadi terus masuk tuan-tuan senang. Saya pun naik kereta tuan-tuan daripada rumah tu dah tak hujan dah. Orang tahu kata panggil seriat dah seriat, dah tak hujan. Tanpa sampai hati highway tuan-tuan, Allahu Akbar, lebat sungguh. Tu kata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Tergerak hati hari ni main naik kereta tuan-tuan. Alhamdulillah lah, Allah permudahkan urusan. Apa yang kita niatkan pada pagi tadi, berhajatnya kita untuk hadir dalam majlis ilmu, alhamdulillah malam ni Allah tunaikan. Saya sudah tentu tuan-tuan, di sini pun ada buat pengumuman, ada kuliah setiap malam. Untuk imam kita hantar tuan-tuan, ataupun setiap usaha kita hantar kuliah. Satu hari sebelum mana kuliah ataupun pagi tuan-tuan dah hantar dah. Siapa penceramah, kitab apa, jom. Kalau tak tahu tanya apa dia atas, ada ayat ke bawah saya baca tak habis tuan-tuan, tak ingat. Tapi nak katanya orang tu baca tuan-tuan, dia main malam ni. Dia berniat, ya Allah berikan aku, ya Allah kesempatan aku hadir untuk majlis ilmu. Allah tunaikan hajat kita tuan-tuan. Allah sihatkan tubuh badan kita, kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Setiap perkara yang baik itu kita kena perbanyakkan berniat. Niat tuan-tuan, buat benda yang baik, Allah berikan pahala bagi kita. Tu keistimewaan dia Allah bagi pada umat Nabi SAW. Tapi kalau mana dia niat buat jahat, tapi dia tak buat lagi pun, Allah tak bagi lagi dosa walaupun dia berniat. Tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hidup kita ni kena banyak berniat buat benda baik. Berniat banyak, dan dalam hati kita ni banyak kita niat ni semua nak buat benda yang baik. Bila mana kita niat benda yang baik, Allah bagi dah pahala walaupun kita tak tercapai pun nak buat tuan-tuan. Sebab tu kita kena perbanyakkanlah berniat sesuatu perkara yang baik itu, Allah akan berikan pahala ke atas kita insya-Allah. Kita tengok kitab yang pertama dahulu pada malam ini, terhormati Allah, sebagai mukadimah kita pada malam ini insya-Allah, iaitu daripada kitab solat. Di antara perkara yang ketika praktikal solat itu, kita kena solatlah dengan cara yang betul, dengan cara yang sempurna insya-Allah. Kita tengok dan kita ulang sikit tuan-tuan. Iaitu mana rukun yang kedua yang dinamakan sebagai takbiratul ihram. Kalau dah kita berbicarakan pada bulan lepas, kita sebuah ulang balik tuan-tuan. Dan setelah mana kita melafazkan niat solat itu, maka bertakbirlah dengan takbiratul ihram. Iaitu mana melafaz atau menyebut Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu hanya sebutannya itu hanya Allahu Akbar. Tiada sebutan lain selain daripada Allahu Akbar. Jangan pula insya nanti tu imam kata ini kita tukar, insya ni kita buat Alhamdulillah. Tak boleh. Tak boleh. Subhanallah, tak boleh. Yang boleh hanya Allahu Akbar, itulah dinamakan sebagai takbiratul ihram. Maka kita mengangkat takbiratul ihram itu hendaklah angkat dengan sempurna. Angkat dengan sempurna yang diajar Nabi SAW. Maka angkatlah kedua-dua tapak tangan kita itu mengarah ke arah kiblat. Diberenggangkan sedikit jari jemari, maka dibengkokkan sedikit, maka diangkatlah di paras telinga dan bahu kita, sambil menyebut Allahu Akbar. Bila mana kita mengangkat takbiratul ihram itu, yang mana dinamakan sebagai takbiratul ihram, kerana setelah mana takbir itu ia mengharamkan ke atas seseorang itu daripada apa-apa yang dihalalkan kepadanya. Sebelum itu termasuklah, bila dah angkat takbir itu, maka benda yang halal itu telah menjadi haram ke atasnya. Contohnya apa? Makan tu halal tak? Makan tu halal. Tapi bila dah mula dah mengangkat takbir, mula dah solat, maka ia telah menjadi haram ke atasnya.
dia tak boleh makan, dia tak boleh minum. Begitu juga dengan bercakap-cakap ataupun berkata-kata. Ketika mana kita telah mengangkat takbir atau ihram itu, maka tidak bolehlah lagi kita nak bercakap ataupun nak bersembang. Angkat takbir Allahu Akbar, maka habis. Tak ada lagi dah aktiviti lain kecuali dalam solat semata-mata. Sebab tu sebelum mana tuan-tuan, kita ulang sikit yang lepas-lepas. Sebelum mana kita nak solat, mestilah diri kita itu dalam keadaan tenang. Tak boleh tergopoh-gapoh, mesti duduk dalam keadaan yang tenang. Bila dah tenang, barulah mulanya kita solat. Barulah kita mengangkat takbir dengan sempurna. Walaupun angkat takbir ni dalam pelbagai bentuk, macam-macam orang angkat takbir. Sah tak? Sah. Tetapi kita nak angkat takbir dengan sempurna. Maka dia angkatkan dua tapak tangan ini, dua tapak tangan ini mengarah ke arah kiblat. Paras telinga ataupun bau kita direnggangkan sedikit, jari jemari kita bengkokkan sedikit, supaya mana seluruh tubuh badan kita ini ketika mana kita solat, ia mengarah ke arah kiblat. Sebab tu bila mana solat, badan kita, muka kita, kaki kita itu mestilah ke arah kiblat. Dia tak boleh sengit sikit, tak boleh. Tak boleh kata hari ni kita nak ubah kiblat, tak mau ambil kursi, nak ambil kat belakang. Tak boleh, tak sah solat kita. Sebab tu dalam solat ni kena solat dengan sempurna. Begitu juga orang perempuan, ibu-ibu bila mana mengangkat takbir, ia merapatkan kedua-dua tangan ketiaknya rapat. Maka diangkat paras dadanya sahaja. Ini bagi kaum ibu, dia angkat diharapatkan kedua-dua tapak ketiaknya. Maka diangkat rapat, tangan itu mengarah ke arah kiblat, dekat dengan dadanya. Itu cara mana orang perempuan kita ataupun ibu-ibu kita, muslimat kita angkat takbir. Sebab tu kita ada anak perempuan, tolong semak solat anak perempuan kita. Bila mana solat anak perempuan, ayah-ayah yang ada anak perempuan, tengok anak perempuan kita solat. Kalau dia tengah solat, kita tengok dia buat tak betul, on the spot kita marah. On the spot kita tegak dia, supaya mana perkara yang salah itu tidak diulang lagi. Jangan kita biarkan, kerana perkara yang dibuat ketika mana itu akan diikuti sampai bila-bila kalau kita tak ubah. Ni budak-budak tuan-tuan. Sebab tu saya buat program bersama dengan anak-anak tuan-tuan. Merata saya ajak bagaimana dia katakan solat cara Nabi SAW. Saya kata bila mana kamu belajar solat hari ini, kamu belajar ambil wuduk hari ini, hari inilah ilmu yang kamu akan bawa sampai kamu mati esok. Jadi bila mana kamu belajar, pegang sungguh-sungguh, buat sungguh-sungguh. Biasalah tuan-tuan, kalau mana kita buat program bersama anak-anak ni, biasalah ada yang main, ada yang buka sungguh-sungguh dengar. Tapi dengan saya tuan-tuan, mereka tak boleh main. Sebab kita buat aktiviti. Baru ni buat di dekat Suria Pantai tuan-tuan. Di atas apartmen kat Suria Pantai. Hampir dekat 50 orang tuan-tuan. Kita buat berqiyam mulai. Kita ustaz mula waktu insya sampai esok subuh. Saya kata tak apalah, saya pun tidur tuan-tuan dekat surau situ, ada surau. Kita buat program bangun pukul 4 pagi, 4.30 pagi tuan-tuan. Jadi budak-budak ni semua pakat bangun, kita buat qiyam mulai apa tuan-tuan, buat zikir-zikir munajat. Malam tu selepas insya tuan-tuan, solat insya berjemaah, habis solat insya kita start program. Kita ajarkan bagaimana solat sempurna, bagaimana nak ambil cara Nabi ambil wuduk dengan sempurna yang diajar oleh Nabi SAW. Alhamdulillah tuan-tuan, berjalan dengan lancar. Esok pagi tu lepas subuh, penyampaian CJ untuk pelajar-pelajar, untuk peserta-peserta ni tuan-tuan. Sebab kita nak anak-anak kita ni tuan-tuan adanya ilmu tentang solat. Bila mana ada ilmu tentang solat, dan dia pun praktikkan tentang solat dia, kita hantar dia pergi mana pun, dia takkan tinggal solat tuan-tuan. Tu anak-anak kita. Tapi kalau mana anak kita ni kita tak jaga solat dia tuan-tuan, kita hantar pergi mana pun dia akan lalai dia takkan solat. Ni yang kita kena jaga anak-anak kita tuan-tuan.
Pentingnya solat ni, sebab solat ni lah yang boleh menjaga diri dia daripada melakukan perkara yang mungkar, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab tu solat ni kita kena mengaji, kita kena belajar, tuan-tuan, supaya mana kita dapat solat itu dengan sempurna. Solat dengan sempurna, insya-Allah. Maka perkara yang mana yang dihalalkan itu boleh menjadi haram ketika mana kita mengangkat takbiratul ihram itu. Angkat takbir tak boleh nak bersembang dah. Angkat takbir tak boleh dah kita nak makan. Maka solat itu bermula daripada takbir sehinggalah kita memberi salam. Maka dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis al-musi salatus, iaitu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar yang seorang sahabat yang tidak sempurna solatnya. Iza qumta ila salati fakabbir. Ketika mana kamu ingin mendirikan solat, maka bertakbirlah. Nabi SAW berikan teguran ini kepada seorang sahabat yang ketika mana itu solatnya tidak sempurna. Maka Nabi kata, kalau mana kamu nak solat, ketika ingin mendirikan solat, maka bertakbirlah. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, miftahus salah al-tuhur wa tahrimu hal takbir wa tahlilu hal taslim. Pembuka solat ialah kebersihan. Orang yang nak mulakan dengan solat, pastikan ia dalam keadaan bersih. Tubuh badannya bersih, pakaiannya bersih, tempat dia nak solat pun kena bersih. Jangan ada najis, jangan ada kekotoran di tubuh badan, pakaian dan juga tempat kita nak solat. Saya ulang balik, di rumah kita, tuan-tuan, kadang-kadang kita solat di rumah. Pastikan kawasan rumah kita, tempat kita nak solat, pastikan bersih. Salah satu perkara yang orang lupa, tuan-tuan, ketika mana masuk dalam tandas. Saya ulang balik, dalam tandas kita kena pakai slipper. Kena sediakan slipper dalam tandas. Sebab najis ada dalam tandas. Bila mana kita lepas mandi, kita ambil wuduk, kita tak pakai slipper, maka kita berjalan masuk dalam rumah kita dengan kaki kita yang bernajis. Sebab tu dalam tandas kita mandi, kita buang air besar ke apakah, pastikan pakai slipper. Habis mandi, slipper tu letak dalam tandas. Letak dalam tandas, berjalan dengan tak payah pakai slipper dalam rumah. Tapi kalau pakai slipper, mandi, buang air besar dan sebagainya, slipper tu pula pakai pula dalam rumah, jadi najis. Walaupun kita nampak tandas kita tu bersih sungguh, tiap-tiap hari kita cuci, tiap-tiap hari kita berus tandas, tapi dia tetap juga ada najis. Itu kita kena jaga, tuan-tuan, dalam bab kebersihan ni. Sebab tu pembuka solat itu miftahus salatil tuhur, pembuka solat ialah kebersihan. Dan yang mengharamkannya adalah takbiratul ihram, kata Nabi SAW, dan yang menghalalkannya adalah salam. Habis saja bagi salam, maka selesailah solat kita. Kita boleh buat dah benda-benda apa yang diharamkan tadi itu telah menjadi halal. Boleh bercakap, boleh bersembang, boleh makan dan sebagainya. Jadi wallahu alam, sebagai pembuka mukadimah pada malam ini dalam bab takbiratul ihram, dan insya-Allah kita akan sambung, kalau dipanjangkan usia kita, tuan-tuan, kita akan sambung dalam bacaan takbiratul ihram itu bagaimana sebutan yang betul, insya-Allah. Wallahu alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kitab yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok sedikit, tuan-tuan, amalan-amalan orang yang soleh. Kitab yang kedua ni, amalan-amalan orang yang soleh, amalan yang boleh kita buat. Walaupun kita tak boleh buat banyak-banyak, kita buat sikit-sikit pun insya-Allah. Yang penting kita istiqamah, tuan-tuan, buat amalan. Selain daripada amalan zikir kita, amalan-amalan yang lain, ada amalan yang mana kita boleh buat mudah ya. Di antaranya, tuan-tuan, mula pada malam ni insya-Allah, solat sunat selepas isya. Solat sunat selepas isya. Habis fardu isya kita buat 4 rakaat, solat fardu isya, maka kita buat solat sunat. Ni masing-masing kena buat. Maka lazim kalau solat sunat 4 rakaat selepas isya. Kita dah buat selalu 2. Tapi kita nak tengok malam ni yang katanya 4 rakaat.
Apa dia kelebihan ni 4 rakaat ni? Maka lazim kalau solat sunat 4 rakaat selepas Isya, kerana pahalanya seperti mengerjakannya pada Lailatul Qadar. Allahu Akbar tuan-tuan. Pahala ni buat solat sunat lepas Isya ni, pahala dia bersama dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni masa bila ada? Masa bulan Ramadan. Orang pakai 20 cari Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Sedangkan Allah berikan kenikmatan, Allah berikan peluang ke atas kita, hari-hari tertentu ataupun sepanjang hidup kita ni, rupanya ada kelebihan Allah nak bagi pahala Lailatul Qadar. Iaitu apa dia? Buat solat sunatnya selepas Isya 4 rakaat. Ni malam ni pakat-pakat buat kita. 4 rakaat solat sunat selepas Isya. Maka 1 rakaat yang dikerjakan pada Lailatul Qadar sama dengan 30,000 rakaat pada malam-malam lainnya. Allahu Akbar. 30,000 tuan-tuan, Allah nak bagi pahala. Tu kelebihan tu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdanya, 4 rakaat selepas solat Isya seperti mengerjakannya pada Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Besar sungguh tuan-tuan pahala. 4 rakaat lama ke? Tak lama. Tak payah baca surah, tak apa. Rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Fatihah, rakaat ketiga Al-Fatihah, rakaat keempat Al-Fatihah. Cukup. Selesai tuan-tuan. Buat 4 rakaat. Nak buat 1 salam boleh, nak buat 2 salam pun boleh. Baru ni saya kuliah di Taman Sungai Besi. Tanya ustaz bagaimana kata 1 salam dengan 2 salam. 1 salam maksudnya buat 4 rakaat terus, tak ada tahiyat awal. Ataupun nak buat 2-2 pun boleh. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam pun boleh. Nak buat 4 rakaat terus pun boleh. 1 salam. Jadi dapat tak 4 rakaat tu? Dapat. Maka pahalanya itu bersamaan dengan Lailatul Qadar. Habis 4 rakaat solat sunat Isya, bangun pula buat lagi 1 rakaat sekurang-kurangnya, buat witir, tutup siap-siap. Tapi dia kata tak apa ustaz, 4 rakaat pun dah banyak dah. Witir ni esok pagi tahajud saya bangun, saya nak buat witir. Tak apa. Yang kita takut tak bangun. Dah main-main tuan-tuan dengan letih kuliah, lepas kuliah sekali kita pergi perkena pula roti canai ke apakah, balik rumah pukul apa. Lepas tu tuan-tuan main pagi esok nak bangun susah. Tapi tak tahulah tuan-tuan semua, alhamdulillah saya ingat semua muka tahajud. Saya tuan-tuan. Dah main letih tuan-tuan, Allah kuncilah jam ni handphone macam mana sekalipun. Nak kata ni Allah berikan ujian ke atas kita tuan-tuan. Tapi kalau dapat bangun tu, tuan-tuan buat sujud syukur. Sebab Allah pilih kita bangun malam tu. Angkat takbir Allahu Akbar, turun sujud terus. Sujud tanda apa? Tanda syukur dia Allah bagikan aku peluang bangun solat tahajud. Sebab tak semua orang pilih. Allah tak pilih semua orang tuan-tuan. Allah pilih orang yang tertentu yang bersungguh-sungguh nak berdoa, nak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah merindui doa dia, Allah merindui munajat dia tuan-tuan. Kita ni kalau tak buat kerja apa tuan-tuan, dah pencen dah apa, bangun tuan-tuan buat solat sunat tahajud. Bangun buat 2 rakaat sekurang-kurangnya. Ambil tuan-tuan peluang. Selagi mana Allah berikan kita peluang, bangun. Orang yang duk biasa buat tahajud tuan-tuan tak pernah tinggal. Saya duk tengok beberapa orang tuan-tuan, perakhiran dah cukup baik. Allah jaga dah sungguh tuan-tuan. Allah permudahkan urusan dia. Di perakhiran itu Allah mudah sungguh urusan dia. Ni banyak pengalaman tuan-tuan, saya tak mau nak cerita siapa dia. Tapi nak katanya sepanjang hidup dia tuan-tuan, pukul 4 pagi tu dah bangun siap mandi lah. 4:30 tu dah ready tuan-tuan. Duduk di atas jadah, Allahu Akbar. Dalam mana keuzuran sekalipun dia bangun tetap juga tuan-tuan buat solat sunat tahajud. Ni hebat tuan-tuan. Bila tengok keakhiran dia, betul janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat diri dia dengan Allah taala ni, Allah permudahkan urusan dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni duduk dah di akhir-akhir zaman sungguh tuan-tuan. Dah duduk di penghujung diri kita ni tuan-tuan.
Tak ada dah benda lain kecuali mana kita mempertingkatkan ibadah kita pada Allah. Cari tuan-tuan amalan-amalan apa yang boleh kita buat, supaya mana tuan-tuan itulah yang akan menjadi bekalan kita untuk menghadap depan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah saya berikan tuan-tuan amalan ini, solat sunat selepas Isya 4 rakaat untuk mendapat pahala tuan-tuan di sisi Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan pahala Lailatul Qadar tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu alam, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sambung tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab yang ketiga pada malam ini, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, hujan lebat lagi di luar sana itu, pakat-pakatlah berdoa tuan-tuan. Doa kita ni tuan-tuan, minta ketika mana hujan ni Allah makbulkan tuan-tuan. Salah satu doa di tempat yang dimakbulkan doa kita ini, iaitu ketika hujan lebat. Minta doa dengan Allah tuan-tuan, Allah perkenankan doa kita. Perkenan doa ketika mana hujan. Ketika mana hujan itu malaikat rahmat semua pakat turun tuan-tuan. Jadi pakat-pakatlah berdoa. Doa ni pula bukan untuk diri kita saja, minta untuk semua orang. Untuk adik-beradik kita, mak ayah kita, kawan-kawan. Khususnya tuan-tuan, yang paling utama pada sahabat-saudara kita di Gaza tuan-tuan, di Palestin. Minta tuan-tuan sungguh-sungguh, kesian pada orang tuan-tuan. Maklumat terkini yang saya dapat tadi tuan-tuan, mereka menyerang hospital tuan-tuan. Allahu akbar. Masuk kata kebai tuan-tuan, keliling dengan hospital, bom hospital tuan-tuan. Depa masuk, depa bom, habis tuan-tuan. Yang meninggal dunia tu ramai tuan-tuan. Ini saya dapat maklumat petang tadi. Kita tak ada lah tuan-tuan apa yang boleh kita buat kecuali kita berdoa lah. Tuan-tuan ambil kesempatan tuan-tuan, sujud yang terakhir. Setiap kali solat tu, sujud yang terakhir tu tuan-tuan ambil panjang sikit. Selitkan doa kita ni khusus kepada Palestin. Minta Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka tuan-tuan, berikan kemenangan kepada Islam. Itu ya doa kita. Sambung lagi, hancurkan ya Allah pihak Zionis Yahudi ya Allah, hancurkan mereka ya Allah. Kita tak mampu nak buat apa dah kecuali doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sambung tuan-tuan daripada kitab Nota Ajar Seorang Mukmin. Tengok tuan-tuan sambungan daripada yang lepas, iaitu mana khabar gembira untuk orang yang beriman, insya-Allah. Yang seterusnya kelompok yang keempat. Yang lepas kita telah membicarakan tentang orang kafir mohon dikembalikan ke dunia. Mereka meninggal tuan-tuan, duduk bertemu dengan Allah, pakat-pakat minta tuan-tuan balik, nak hidup semula di atas dunia ni tuan-tuan. Ini kita dah bincang dah yang lepas. Lalulah Allah sebut tuan-tuan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, pakat-pakat nak balik ke dunia balik tuan-tuan. Ini bagi orang kafir tuan-tuan. Maka malam ni kita sambung tuan-tuan, yakni kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, yakni mana seterusnya kelompok yang keempat, ialah mereka yang tergolong daripada kalangan mereka yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah tuan-tuan, apa maksud istiqamah tu? Istiqamah ni berterutan, tidak putus-putus, tu istiqamah. Dia main majlis ilmu, istiqamah main majlis ilmu. Dia main solat berjemaah, dia istiqamah main solat berjemaah. Ni orang yang beriman. Sebab tu hebat tuan-tuan. Sebab tu saya kata dah, kalau mana kita boleh main surau ni setiap waktu ni, main sembahyang berjemaah tuan-tuan, sujud syukur kita tuan-tuan. Terima kasih dengan Allah. Allah tak sibukkan kita dengan pelbagai masalah, Allah tak sibukkan kita dengan pelbagai aktiviti. Tapi Allah berikan kita peluang tuan-tuan. Seronok kalau duduk dalam rumah Allah tuan-tuan, duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam surau masjid tuan-tuan, main solat macam seronok.
Kalau satu hari kalau dia tak boleh main tuan-tuan, dia menggelisah dalam rumah. Tu tanda orang beriman. Dia akan rasa tuan-tuan, Allah, hari ni ruginya aku tak pergi solat berjemaah. Rasa rugi. Dia pergi keluar berjalan-jalan, pergi mana makan langit dengan anak-anak, nampak tuan-tuan dah masuk waktu solat. Jam dah berbunyi, handphone dah berbunyi, masuk waktu solat. Dia tak berhenti pergi solat, berdebar-debar jantung dia tuan-tuan. Sebab apa? Dia tak solat lagi. Itu tanda orang beriman. Itulah tanda orang bertakwa. Sebab apa? Dia tak sabar sungguh nak berjumpa dengan Allah, nak angkat takbir di hadapan Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau lah yang maha besar, ya Allah. Sebab tu solat ni tuan-tuan, perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya ucapan terima kasih kita pada Allah adalah solat. Solat tuan-tuan. Allah sihat tubuh badan, Allah berikan kita masa, ruang yang ada ni. Itulah tanda terima kasih kita pada Allah, iaitu dengan solat. Maka daripada kalangan mereka yang istiqamah, iaitu mana istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Zamir, maka disebutnya Ibnu Abbas pernah menceritakan kepadaku ketika mana berlakunya peperangan di antara orang Islam dan orang kafir, iaitu ketika mana perang Badar. Adanya seorang pemuda Ansar yang mendesak, yang terdesak dengan serangan orang musyrik. Tiba-tiba dia terdengar bunyi pukulan cemeti dan orang yang menunggang kuda di atas kepalanya. Dan pada mana ketika itu dia berada di dalam ketakutan kerana dikejar musuh, sedangkan dia hanya memiliki senjata daripada pedang yang sumbing. Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan seolah-olah macam di Palestin tu. Ni tuan-tuan, Allah nak bantu. Dan dia berkata lagi, apa jua perkara yang akan menimpa aku akan sentiasa sabar dan menghadapinya. Kemudian dilihatnya orang musyrik yang sedang mengejarnya itu jatuh bergelimpangan di dalam keadaan hidung dan wajahnya hancur, seakan-akan terkena pukulan cemeti di mukanya. Sedangkan pemuda itu tidak melakukan serangan kepada musuhnya. Selepas peristiwa itu, dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kata, ya, kalau benar sebagaimana yang disebutkan olehmu tadi, itu adalah bantuan yang datang daripada langit yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar. Malaikat bantu tuan-tuan. Ni yang berlaku di Palestin ni, kita duk dengar cerita ni. Seorang budak nampak tuan putih, mai jumpa dengan dia, bantu dia tuan-tuan. Kali-kali tengok tak ada. Ni yang terbaru ni dengar cerita tuan-tuan. Banyak peristiwa-peristiwa tuan-tuan yang berlaku. Askar Israel kelang kabut tuan-tuan, nampak seolah-olah macam ramai, sedangkan tak ada orang tuan-tuan. Rupanya nampak yang hadir tu semua daripada kalangan malaikat main bantu. Ni di bumi Anbiya ni tuan-tuan, Allah bagikan pelbagai bentuk kita boleh tengok. Allah nak tunjuk tuan-tuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Boleh tak Allah nak hancurkan segera? Boleh, Allah nak hancurkan. Tapi Allah nak tengok tuan-tuan, Allah nak beri pertolongan sedikit demi sedikit. Kita yang duduk di Malaysia pun rasa terkesan sungguh tuan-tuan. Pakat-pakat boikot habis semua barang-barang Israel. Jangan hangat-hangat tiap ayam tuan-tuan. Boikot sat dia pergi beli pula dah. Duduk dalam kereta tuan-tuan, ikut drive-thru boleh. Orang tak nampak dia kata. Macam-macam. Nak boikot sungguh-sungguh. Sekarang ni daripada banyak dah kerugian tuan-tuan. Walaupun kita satu keluarga tak ramai mana, satu keluarga kalau boikot tuan-tuan, kesan sungguh pada mereka. Buat sungguh-sungguh tuan-tuan. Dan itulah jihad kita tuan-tuan. Kita tak ada cara lain lah kita nak berjihad. Itulah cara kita. Sebab tu bila mana berlaku kat atas mereka tuan-tuan, satu hikmah yang cukup besar untuk umat Islam. Nak tengok umat Islam bersatu ataupun tidak, inilah masa dia tuan-tuan. Sebab tu kita tak mampu pergi ke sana, kita tak mampu nak tolong, kita tak mampu nak buat apa. Kita buat tuan-tuan sekurang-kurangnya kita berdoa pada Allah. Kita ada rezeki yang lebih, Allah bagi kita rezeki duduk di Malaysia, banyak rezeki kita tuan-tuan. Masuk duit dalam tabung, bagi tuan-tuan, infak kepada mereka tuan-tuan. Cari ejen-ejen yang sah tuan-tuan, hantar bagi duit, masuk akaun bagi duit.
Sekarang ni banyak pula ejen-ejen yang tipu bodoh tuan-tuan. Ini kena berhati-hati, cari ejen yang betul kita percayai. Bagi duit depa salurkan terus sampai ke sana tuan-tuan. Inilah pertolongan kita tuan-tuan. Moga-moga ada sikit bila mana Allah tanya hang ada tolong tak? Bagaimana umat Islam kena di Palestin, ada tolong tak? Kalau kita tak tolong tuan-tuan, apa yang kita nak cakap daripada Allah? Apa yang kita nak cakap? Ni kita buat perhimpunan pun ada yang pi ada, tapi tak apa, tak pi pun tak apa. Kita bagi sokongan cara lain. Tapi bila mana tak pi, kita jangan kutuk orang yang pi. Habis masa lah, buat peluh sajalah. Duk berimpit-rimpit. Tapi dia tak tahu tuan-tuan, biar mana kehadiran kita itu disaksikan oleh Allah. Allah tahu niat kita pergi sana tuan-tuan. Nak tunjuknya bagaimana kekuatan orang Islam. Tetapi kita tuan-tuan, kekuatan kita di sini macam mana tuan-tuan? Nak tengok kat mana? Solat berjamaah tuan-tuan. Ni baru hujan dah tak main dah tuan-tuan. Baru hujan. Kalau main bom tuan-tuan, lagi tak main terus. Tu nak kata tu jihad kita tu. Tapi mungkin ada yang bercuti tuan-tuan. Bercuti ataupun ada program-program yang lain, tak apalah, insya-Allah lah. Tapi nak katanya kekuatan orang Islam itu adalah daripada sudut sudut berjemaah. Orang kafir tuan-tuan cukup takut bila mana tengok orang Islam kalau berkumpul. Tuan-tuan solat kat sini dalam surau ni, tuan-tuan tengok kat cermin ni, kalau orang bukan Islam, kalau depa tengok tuan-tuan ramai, depa takut. Takut sebab apa? Inilah kekuatan orang Islam. Tapi kalau depa lalu tengok, depa pun tak ada orang. Leceh lah tuan-tuan. Tak kuat lah kita. Ni tuan-tuan kesan besar subuh kalau mana berjemaah ni tuan-tuan. Maka orang yang beriman, rohnya itu akan dilepaskan dengan mudah dan ringan. Datangnya malaikat bertemu dengan orang yang beriman, ketika mana nak cabut nyawanya, datang dalam keadaan cukup lemah lembut. Cukup lemah lembut, nak suruh roh ni keluar dalam keadaan yang cukup lemah lembut. Dan apabila kelompok yang beriman ini menghampirinya soal saat mana kematian, datanglah malaikat dalam keadaan tersenyum. Malaikat mat tersenyum tengok wajah dia. Kata para ulama, dia mai duduk depan muka kita. Saat mana nak mati, dia mai duduk depan muka kita. Bagaimana orang yang beriman, dia datang dalam keadaan wajah dia tersenyum. Kita dah tengok dah yang lepas-lepas. Datang tersenyum, pakaian yang putih berseri. Maksudnya apa? Datang dengan keadaan yang baik. Berbeza dah orang kafir. Orang kafir tuan-tuan nak mati, dia mai dalam bentuk muka yang cukup bengih, dengan berpakaian hitam, dengan keadaan yang cukup menakutkan. Tapi kita orang Islam, orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mai tuan-tuan, malaikat ni dalam keadaan muka ni tersenyum, dalam pakaian serba putih tuan-tuan. Allahu Akbar. Moga-moga kita tergolong daripada kalangan orang yang beriman tuan-tuan. Amin. Amin rabbal alamin. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdanya, seorang mana hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia dan menghadapi alam akhirat, malaikat dari langit turun menemuinya dengan wajah yang putih, kerana muka mereka layaknya sinar matahari. Lalu mereka membawa kafan dari syurga sertanya wangian dari syurga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut datang hingga duduk di sisi kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang tenang, sambutlah olehmu keampunan Allah dan keredaannya. Kemudian yakni roh jenazah tersebut mengalir sebagaimana titisan air mengalir dari mulut kendi, dan malaikat mencabutnya. Setelah mana keluar rohnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangannya, iaitu malaikat maut, sejenak saja untuk mereka ambil dan diletakkan di kafan dan wangian tadi.
daripada jenazah semerbak aroma kasturi terwangi yang ada di bumi. Hadis riwayat Ahmad. Dicabutnya nyawa tuan-tuan, maka diletakkan dalam kain yang putih. Kain ni mai daripada mana? Mai daripada syurga. Maka diletakkan wangian-wangian, malaikat maut tarik tuan-tuan dalam bentuk mana? Roh terkeluar seperti mana air yang mengalir daripada kendi, daripada ni cawan ataupun jak. Keluar seolah-olah mengalirnya perlahan-lahan air yang mengalir, roh kita keluar tuan-tuan. Maka malaikat maut pegang tu, cepat-cepat ambil pula oleh malaikat lain, letak tuan-tuan dalam kain yang putih. Berebut-rebut malaikat nak bawa roh kita tuan-tuan dan dikafankan dengan kain kafan daripada syurga dan diletakkan wangi-wangian daripada syurga tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat memberikan khabar gembira kepada seorang mukmin dengan keampunan dan keridhaan Allah untuknya. Secara tegas dalam kitabnya Allah menyatakan bahawa para malaikat menghampiri orang-orang yang beriman dan mereka membawa berita gembira tentang syurga. Maksudnya tuan-tuan, Allah SWT berikan kabar-kabar gembira bagi orang yang beriman. Sebab tu bila mana orang mukmin ni tuan-tuan meninggalnya, Allah berikan keampunan dosa-dosanya. Allah ampun dosa dia. Allah berikan keampunan. Allah jaga sungguh bagi roh orang yang mukmin ni tuan-tuan. Maka malaikat ni tuan-tuan semua menghampiri, duduk bersama dengan roh-roh orang yang beriman. Pakat-pakat main duduk. Orang yang beriman ni, roh malaikat pakat-pakat main tuan-tuan, bawa berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang lain Allah mengkabarkan keadaan kematian seorang mukmin dalam keadaan baik dengan firman-Nya, alladzina tawaffaw fahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum qulul jannah bima kuntum ta'malun. Dan iaitu mana orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan, yakni kepada mereka, salamun alaikum, yakni mana keselamatan sejahteralah bagimu, masuklah ke dalam syurga. Alaikumul qulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Letakkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sejahtera, dalam keadaan yang baik. Maka oleh itu istiqamahlah dalam agama Allah walaupun didatangi pelbagai ujian, kerana janji Allah Subhanahu wa taala itu untuk menempatkan golongan yang beriman ini di dalam syurganya yang abadi. Orang yang beriman tidak rugilah ke atas dia tuan-tuan. Orang yang soleh, orang yang mengerjakan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala tidak akan rugilah hidupnya tuan-tuan. Hidup tak rugi. Maka balasannya apa? Balasan syurga Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini tuan-tuan sementara saja. Tak ada pun yang akan hidup kekal di atas muka bumi ini tuan-tuan. Maka kita bersedialah untuk kita pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima tuan-tuan amalan kita. Istiqamah buat sikit-sikit tapi berturutan. Itu maksud istiqamah. Sedekah setiap hari RM1. Istiqamah tak? Istiqamah. Itulah tuan-tuan, walaupun RM1. Allah nak tengok istiqamah, bukan Allah nak tengok daripada segi kualiti tu dak tuan-tuan. Tak mau tengok apa dia tu daripada kuantiti kita, tak tengok. Allah tengok berapa banyak yang kita duk buat istiqamah kita tuan-tuan. Kita bantu orang, kita buat benda yang baik kat atas orang, semua tu Allah akan perhati kita dan Allah akan tengok tuan-tuan. Moga-moga tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berikanlah kita kerahmatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan kehadiran kita pada malam ini tuan-tuan, dalam masa 40 minit kita berkuliah, bukan saya nak mengajar tetapi sekadar nak berkongsi ilmu dengan ibu dan ayah. Moga-moga ibu dan ayah doalah saya, berikan kesihatan, diberikan kuatnya iman, dia berikan ilmu yang manfaat untuk saya sampaikan lebih jauh lagi ilmu-ilmu yang manfaat ini insya-Allah. Wallahu a'lam.
A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira waj'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Min syarri ma khalaq. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Kami hadir dalam majlis ilmu-Mu ya Allah. Walaupun kami hadir ya Allah daripada solat maghrib berjemaah sehinggalah sekarang ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa ibu dan ayah kami tidak lupa ya Allah ke atas mereka, jasa mereka, kasih sayang mereka pada kami ya Allah. Maka ya Allah, mereka berada di alam barzah meninggalkan kami. Mohon ya Allah, lapangkanlah kubur mereka, jadikan liang kubur mereka daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahmanku ya Rahim, ampunkanlah dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa pasangan hidup kami, isteri kami, sihatkanlah tubuh badan mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Tabahkanlah kehidupan mereka ya Allah. Ya Allah, tenangkanlah kehidupan isteri kami ya Allah. Jadikan isteri kami isteri yang salihah, ibu yang salihah kepada anak-anak kami ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan-keturunan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau-lah Maha Pengampun. Jadikanlah akhlak mereka sempurna akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah mereka daripada kalangan penghafaz Al-Quran. Jadikanlah mereka ya Allah pecinta Al-Quran. Jadikanlah mereka ya Allah daripada kalangan alim ulama pada suatu hari nanti ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami, adanya daripada kalangan kami yang hadir pada malam ini yang dalam keuzuran, yang dalam keadaan sakit, ataupun jemaah-jemaah kami yang tidak dapat hadir ya Allah, kerana di atas ujian-ujian Engkau ya Allah. Mohon Kau ringankanlah ujian mereka, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah, panjangkanlah usia kami untuk kami meneruskan kehidupan kami sebagai hamba-Mu yang saleh ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ada di antara kami yang berhajatkan sesuatu kepada Engkau, mohon perkenankanlah hajat-hajat kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah dengan penuh kerahmatan dan kasih sayang-Mu kepada sahabat handai kami, saudara mara kami di Palestin dan Gaza. Mohon ya Allah berikan kekuatan iman ke atas mereka, berikanlah kekuatan rohani dan jasmani ke atas mereka ya Allah. Tabahkanlah ujian ke atas mereka ya Allah. Ya Allah, tolong dan bantulah mereka ya Allah. Ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, permudahkan urusan mereka di sana ya Allah. Berilah kemenangan kepada mereka, berilah kemenangan kepada Islam ya Allah. Kami mohon sungguh-sungguh kepada Engkau, kehancurkanlah ya Allah, kebenamkanlah ya Allah pihak Zionis Israel ya Allah yang tidak ada hati perut ya Allah. Kelenyapkanlah mereka di atas muka bumi ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon ampun dan maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah وندمنا على ما فعلنا